أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 7, baris yang ke-12 daripada atas. Baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala bahawa jikalau berbilang-bilang Tuhan, jikalau berbilang-bilang Tuhan, sekurang-kurang berbilang Tuhan ni ada dua Tuhan. Nescaya adalah tiap-tiap Tuhan itu daripada beberapa Tuhan itu lemah. Nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Dan jika lemah mereka itu, lemah Tuhan-Tuhan ni, tiap-tiap Tuhan ni, nescaya tiada didapatkan alam ini. Dan iaitu tiada didapatkan alam ini batil, palsu, tak betul. Dengan musyahadah, dengan pandangan mata kasar kita ni, alam ni ada kan, termasuk diri kita sendiri. Maka tiadalah berbilang Tuhan, maka sabitlah, tetaplah wahdaniyahnya, esanya esa Tuhan. Dan apabila sabit, apabila tetap wahdaniyahnya, keesaannya, keesaan Tuhan, mustahilah lawannya, lawan bagi keesaan, iaitu lawan bagi keesaan berbilang-bilang. Dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala, dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan esa, bahawa jikalau berbilang-bilang Tuhan, ini fardu takdir, jikalau berbilang-bilang Tuhan, tadilah berbilang-bilang Tuhan sekurang-kurang dua, 3, 4 sama telah lagi lah, sekurang-kurang berbilang ni dua. Jikalaulah berbilang-bilang Tuhan, contohnya Tuhan ada dua, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu, tiap-tiap Tuhan tu lemah. Kalau berbilang Tuhan, maka Tuhan yang berbilang tu jadi lemah. Tapi lemahnya kok mana? Dalam kitab ni dia tak panjang mana cerita. Nak timbul lemah tu kok mana? Sekarang hanya pendek je. Kalau berbilang Tuhan, sekurang-kurangnya ada dua Tuhan, kedua-dua tu lemah. Apabila lemah, dan jika lemah mereka itu, nescaya tiada didapatkan alam ini, tak ada lah makhluk ni. Sahih lah kalau Tuhan lemah, tak ada makhluk. Bila Tuhan lemah, tak ada lah alam. Alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Jadi benda yang ada selain daripada Allah, kesemuanya makhluk lah. Ada tak benda yang ada selain daripada Allah tapi bukan makhluk Allah?
Tak ada lah, sebab semuanya baharu. Bila semuanya baharu, tiap-tiap yang ada yang baharu selain daripada Allah tu pastilah makhluk kepada Allah, Allah yang buat. Pastilah Allah yang buat. Sebab apa? Sebab tiap-tiap ada selain Allah ni adalah baharu belaka, mana makhluk Tuhan belaka. Itu alam. Alam tu makhluk lah. Jadi kalau dua Tuhan lah kita bubuh berbilang letak dua Tuhan. Kalau dua Tuhan lemah. Apabila lemah tak ada makhluk. Apabila lemah tak ada makhluk, tu nampak lalu dah. Tetapi apabila Tuhan berbilang ada dua, kedua-dua tu panggil lemah belaka. Kok mana jalan lemahnya? Ni tak panjang sini. Ini dalil ijma je, dalil ringkas fadu ain je ni. Ada ni. Kalau ada dua Tuhan, apa nak lemah? Kedua-dua kudrah belakalah. Tuhan yang pertama ada sifat kudrah, Tuhan yang kedua ada sifat kudrah. Sebab apa apabila kata ada dua Tuhan, dua-dua jatuh lemah? Kok jalan mana jadi lemah tu? Ada ni. Kalau dalam kitab Al-Misbahul Munir dia panjang. Berbilang Tuhan ni keluar dua keadaan. Kedua-dua Tuhan ni berselisih. Pada berselisih. Bukan berselisih orang ni ke sini, orang ni ke sini. Berselisih makna apa? Berlawan. Kalau kedua-dua Tuhan berlawan, jatuh lemah kedua-dua Tuhan. Dia akan cerita kok jalan mana lemah. Tapi lebih mudah nampak lah kalau berlawan tu dia lemah. Kalau berpakat, kenapa timbul lemah kalau berpakat? Dia panjang pula. Kalau berpakat pada benda yang besar, berpakat pada benda yang kecil, berpakat dengan bahawa suku-suku hija. Satu Tuhan buat langit, satu Tuhan buat bumi. Itu pakat tu. Ada pula pakatnya langit dua-dua Tuhan buat, tapi sekali buatlah. Tak sudah asing-asing kerja. Bumi dua-dua buat, tapi kok jalan mana pun keluar natijahnya lemah. Tapi nak keluar natijah lemah ni, ada ni. Kalau berlawan keluar keputusannya dua Tuhan tu lemah. Kalau berpakat keluar keputusannya dua Tuhan tu lemah. Tapi kok jalan lemah tu. Kok jalan lemah tu. Nak keluar lemah tu. Bila lemah maka tak ada alam ni. Tak ada alam ni jelaslah dah Tuhan lemah, tak ada makhluk. Tak ada makhluk batil. Palsu tak kena ni, ada cokoh-cokoh ni ada ni kan. Bila makhluk ni ada pasti Tuhan kuasa. Bila Tuhan kuasa pasti esa, tidak berbilang. Kalau berbilang jatuh lemah. Tapi berbilang jatuh lemah tu. Jadi sini dia rekah je. Tadilah kita Al-Misbahul Munir dia panjang. Kemudian nanti saya akan cerita baliklah jalan tu. Kalau berbilang Tuhan, berarti perbuatan Tuhan, perbuatan pun berbilang jugalah. Tuhan satu buat perbuatan dia, Tuhan dua buat perbuatan dia. Bila berbilang Tuhan tidak keesaan pada zat. Apabila berbilang Tuhan tidak keesaan pada sifat. Sebab kudrah ada satu Tuhan, ada di satu Tuhan. Berbilang pada sifat. Kemudian kalau berbilang Tuhan, berbilang pada perbuatan. Tuhan satu ada perbuatan suku, Tuhan dua ada perbuatan suku. Ada ni. Jadi dengan satu dalil ni, kalau Tuhan tidak esa, Tuhan pasti berbilang. Berbilang ni pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Sebab apa? Sebab bila ada dua Tuhan, Tuhan ni ada sifat juga, Tuhan ni ada sifat juga. Ada berbilang sifat, kemudian perbuatan masing-masing berbilang pula pada perbuatan. Tak terang ni.
Kurang jelas. Kita kena perapat sikit. Jadi apabila berbilang Tuhan, maka berbilang juga sifat. Tidak keesaan pada sifat. Maka berbilang juga perbuatan. Tidak keesaan pada perbuatan. Sebab ada dua Tuhan. Kemudian, kalaulah, saya nak cerita dulu sikit. Kalaulah letak kedua-dua ni Tuhan. Kemudian, bila dua Tuhan ni, perbuatan masing-masing, maka tidak keesaan pada perbuatan. Kalau tidak keesaan pada perbuatan, jatuh kedua-dua Tuhan lemah. Nanti akan cerita jalan dia. Ada ni. Sekarang ada dua Tuhan. Dia sebenarnya timbul lemah dua Tuhan ni kerana berbilang pada perbuatan. Kalau dua Tuhan jadi lemah, kok jalan mana-mana lemah? Kok jalan berbilang perbuatan. Berbilang ni sama ada pakat, sama-sama kerja, sama ada berasing-asing kerja. Kalau pakat, dua Tuhan, ingat dulu, kan mutasir pada perbuatan. Kalau berasing-asing, ni Tuhan satu buat kerja, buat langit. Tuhan dua buat bumi. Dia panggil apa tu? Kam munfasir pada perbuatan. Jadi, yang timbul kalau dua Tuhan keluar natijahnya lemah kerana berbilang pada perbuatan. Walaupun hak ni perbuatan Tuhan juga, hak ni perbuatan Tuhan juga. Tak kalau berbilang Tuhan dua-dua tu lemah belaka. Bayangkan kalau satu Tuhan. Kita orang Islam pasti berpegang satu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang kedua. Tiba-tiba kita berpegang berbilang pada perbuatan. Nak letak mana Allah ni? Sebab apa? Sebab kita makhluk ni bekas juga. Kita makhluk ni ada perbuatan juga. Bekas juga makhluk ni. Jadi kuasa ke Tuhan seumpama tu? Siapa ke makhluk yang tukang buat? Kuasa ke Tuhan yang satu seumpama tu? Sekarang ni kita buat jikalau fardu takdir dua Tuhan. Dua Tuhan. Makna bukan satu Tuhan satu makhluk. Dua-dua Tuhan. Tapi jatuh lemah. Kenapa? Kerana tidak keesaan pada perbuatan. Walaupun tidak keesaan pada perbuatan, walaupun berkongsi kerja, walaupun berasing-asing kerja dengan Tuhan yang lain juga, bukan dengan makhluk. Tak, kalau gitu dua-dua Tuhan lemah. Ada ni. Dua Tuhan berkongsi. Satu-satu benda tu sekali buat. Jatuh lemah. Kita cerita nanti jalan dia. Jatuh lemah. Ataupun okeylah, Tuhan satu buat langit, Tuhan dua buat bumi. Lemah juga. Walahal kalau kosi dua Tuhan dok ngedok dengan makhluk. Kalau kerja bagi dua Tuhan bukan dengan makhluk, jadi lemah dua Tuhan tu. Kita nak letak mana kalau kita berpegang Tuhan satu tetapi berkongsi kerja dengan makhluk yang Tuhan sendiri buat. Hak berat laginya bukan berkongsi kerja, suku sakak benar. Makhluk tu suku sakak yang dia bekas. Kuasa Tuhan seumpama tu. Berkongsi kerja dengan makhluk dia sendiri. Ataupun berasing-asing kerja, satu kerja tu tak ada kena-kena dengan Allah. Siapa buat tu? Makhluk Allah sendiri. Kuasa Tuhan seumpama tu lagilah lemah. Faham tak ni? Ni kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni berat-berat sangat ni. Sini kita cerita bab berbilang Tuhan. Kita nampak berbilang pada zat. Berbilang pada zat dan bawa pada berbilang pada sifat. Mabuk kepada berbilang pada perbuatan. Timbul lemahnya kerana berbilang pada perbuatan. Timbul lemah dua Tuhan ni. Satu Tuhan tapi berbilang pada perbuatan. Tu lagi berat. Dua Tuhan berbilang pada perbuatan pun dua-dua Tuhan jatuh lemah, jadi lemah. Satu Tuhan tapi berbilang perbuatan.
kuasa Tuhan. Ni kata kena tak molek ni. Kita duk bicara wahdaniyah. Nanti kita akan masuk kudrah. Kita akan masuk iradah. Tapi memang nak tekan juga hak ni hak keesaan pada perbuatan. Kemudian pergi pada ikhtiar dan usaha tu. Hak lu hak nak tak kaki luar tu. Letak molek ni. Letak molek. Mudah sangat mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni pegangan ni. Macam sebut berulang kali dah. Cakap asbab. Diingatan hati dah timbul perbuatan Allah. Hati orang awam. Itu cerita bab lain tu. Pada ni. Cerita ni bab pegangan. Dia bergantung kepada asbab. Berarti dia berpegang asbab sebagai Tuhan. Tak ada. Lepas tu hati dia bergantung pada sebab itu hati orang lala. Hati orang jauh dengan Tuhan. Itu bicara berkaitan dengan kedudukan hati dengan Tuhan. Kita duk bicara ni bab pegangan, bab usuluddin, bab tapak. Nak jadi kuat hubungan hati dengan Tuhan, waktu pergi pada hukum syariat, taat zahir batin. Itu bicara lain waktu. Kita duk bicara ni bab usuluddin je. Tapak je tapak ni sebenarnya. Sebab apa? Orang semayang mesti ada tapak agama. Orang puasa mesti ada tapak agama. Lepas tu kata tapak agama ni je, ni permulaan. Baru nak cerita bab macam mana kekuatan hati kita dengan hubungan kita dengan Allah. Tu kepada taat zahir batin. Kita duk bicara ni nak betul je usuluddin tapak agama tu. Untuk pegang ni, nak mentauhidkan Allah, nak mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Orang mensyirikkan Allah pada zat, sembah berhala, kita panggil musyrikun. Tu berat orang tu. Musyrikun tu orang yang sembah berhala. Macam mana dengan orang yang tidak mengesakan Allah pada perbuatan? Itu musyrikun juga. Itu musyrikun juga. Itu bukan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Musyrikun pada perbuatan menyabitkan Tuhan Allah lemah. Itu je natijah dia. Musyrikun pada perbuatan menyabitkan Allah lemah. Walaupun dia percaya hanya Allah je Tuhan. Hanya Allah je Tuhan pun, Allah je Tuhan tu lemah Allah tu. Sebab apa? Sebab tidak mengesakan pada perbuatan. Di situ benar ni. Dia tekan bab mengesakan Allah pada perbuatan ni. Hak kata lambat nak boleh nyerah tu. Bukan kata tak faham. Sebut sama dah. Kalau tak faham, tak tahu nak katalah. Sekalian perbuatan Tuhan. Apa yang berlaku perbuatan Tuhan berlaku. Baik, jahat perbuatan Tuhan berlaku. Ikhtiar usaha hamba. Ikhtiar hamba ni pun Allah yang buat. Usaha hamba ni pun Allah yang buat. Itu sahaja keesaan pada perbuatan. Yang timbul lambat nak nyerah. Nak nyerah dengan akidah yang sebenar. Mereka tahan dengan akidah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dah kalau gitu lah maka ni hak kita dah buat nak Tuhan juga. Lah. Yang kamu dah pegang macam mana? Hak kita tu syirik taubat tu dulu. Nyerah. Dia tak mau nyerah nak lawan semacam. Nak bukan lawan warna. Dia tak tahan lagi dengan akidah tu. Dah kalau gitu lama kening. Tak lama kening lah. Keesaan pada perbuatan. Hak Tuhan belaka. Yang kita nak jaganya, jangan terundur kepada akidah Jabariyah. Kena jaga pula situ tu. Terundur akidah Jabariyah, terpesong pula pegangan. Wajib kita berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap keesaan pada perbuatan. Allah buat juga pilihan kita tu. Allah buat juga perbuatan kita. Keesaan pada perbuatan. Jadi nak turuk tu payah. Ada sahabat pengkak marah no. Balik ni
apalah kalau gitu. Marah. Hak tadi ni tak marah. Cuma dia macam dia macam payah. Payah nak terima, bukan payah nak faham, payah nak terima. Tapi dia tak marah. Ada orang sampai pekat marah. Sampai pekat marah. TAA kemudian ni. KTHA. Ya. THA ada lagi memang. Mana ada THA apa lagi? Baru TB barunya. TC baru. Tak nampak macam THA. Ada pelik THA. Ada lagi Terengganu paling tinggi TCA tau. Ni TAA 8902. Tak ada masalah kereta ni letak comel. Cuma lapu je tak mau tutup. Lapu tak mau tutup. Bukan kata parking salah ni. Lapu tak tutup. Dia mari tengok hujang saat ni kan pasang lapu. Lepas sini mungkin siang kan, kalau malam nampak lapu tak tutup. Ni siang. Dia pasang lapu tu kena hujang. Sampai sini hujang pun kurang dah, tak sedar lapu tak tutup. Ada orang sampai pekat marah. Marah. Masa mula-mula di Masjid Abidin tu sampai peringkat orang minta supaya dihentikan. Satu kuliah satu malam tu dalam bab pegangan memeningkan apa ni pelik lah maknanya. Suruh henti, suruh ambil tindakan. Pagi tu no. Cuma nak cerita ni je. Pada kitab Minhajul Abidin tu kan, tidak berlaku di bumi, tidak berlaku di langit, walaupun hanya terlintas di hati, walaupun hanya berkelip mata memandang, tidak berlaku melainkan qada dan qadar Allah. Itu saja. Jadi kalau terdetik di hati pun qada dan qadar, pilihan hati sama telah qada dan qadar. Kalau berkelip mata itu pun qada dan qadar, perbuatan usaha hamba qada dan qadar lah juga. Dia masa tahu ada sebab pengkat marah. Mana dia dah lah tak mau terima, dia tak setuju pula. Tak setuju pula. Mana nak jaga kita jangan tunduk jadi Jabariyah. Tapi hakikinya memanglah Jabariyah. Hakiki dia keesaan pada perbuatan hak Tuhan belaka. Itu sahaja yang kita nak pegang. Bukannya payah, hati dah ingat, pasal sebut tadilah itu hati orang awam. Kalau kita duk cakap-cakap tu cakap asbab, tak ada salah pun. Ada ni. Kemudian pula hak bawakan tu lah. Kemarin saya ada dengar ni Nabi Sulaiman alaihissalam ni mempunyai kuasa mutlak. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai kuasa mutlak. Kuasa Nabi Sulaiman alaihissalam ni tidak ada batasan. Seperti dia buat misalnya hak telefon tu lah, unlimited tu. Apa dia? Data unlimited gitu nah. Mana kuasa Nabi Sulaiman ni tak ada batasan. Nabi Sulaiman kuasa mutlak. Nak cerita apa tu? Nabi Sulaiman boleh angkat istana Balqis sekeli mata. Tapi dalam ayat Al-Quran bukan cerita Nabi Sulaiman yang memindahkan istana Balqis. Lelaki yang dikurniakan ilmu Taurah dan Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman dia tanya pembesar dia. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Dia tanya pembesar, wahai pembesar, siapakah di kalangan kamu ni yang boleh mendatangkan akan daku dengan mahligai Ratu Balqis sebelum Ratu Balqis datang akan daku dalam keadaan menyerah diri masuk Islam. Nabi Sulaiman tanya pembesar siapa yang boleh mendatangkan istana Balqis ni, bukan Nabi Sulaiman. Benar jawablah Ifrit jawab. Dia boleh mendatangkan istana Balqis ni sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduk. Nabi Sulaiman tak boleh lagi tu lambat. Maka jawablah wa qala allazi indahu ilmu minal kitab
ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ni berkata lelaki yang dikurniakan yang dikurniakan di sisinya ilmu daripada kitab Taurah dan Zabur, aku boleh mendatangkan akan dikau ya Sulaiman akan istana Balqis sebelum daripada engkau kelip mata buka dedak. Di sini lelaki ni yang mendatangkan istana Balqis, bukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak apalah situ. Kata Nabi Sulaiman pun, tapi dia kata Nabi Sulaiman ni ada kuasa mutlak. Cuma ayat tu digunakan sebagai dalil minta pertolongan. Tak ada salahnya. Nabi Sulaiman minta pertolongan kepada pembesar. Siapakah di kalangan kamu yang boleh mendatangkan istana Ratu Balqis? Nabi Sulaiman minta tolong dengan siapa tu? Dengan pembesar. Salah ke? Tak salah minta tolong. Tu contoh minta tolong, kemudian tolong menolong dalam syariat. Tak ada salah. Nabi Sulaiman minta tolong dengan pembesar. Kemudian Ifrit pun jawab dia akan boleh mendatangkan. Kemudian lelaki ni pun jawab dia akan mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman pejam buka di depan dah. Ada ni. Tapi nak ceritanya mukjizat para rasul. Mukjizat para rasul. Kita ngaji dalam kitab akidah kan. Mukjizat ni perkara yang mencari adah, yang zahir pada tangan rasul. Kalau karamah pula perkara yang mencari adah, yang zahir pada tangan aulia. Jadi mukjizat zahir pada tangan rasul, karamah zahir pada tangan aulia. Kalau mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau karamah lelaki ni lah. Wa qala allazi indahu ilmu minal kitab ni, lelaki yang ada isinya ilmu daripada kitab Taurah dan Zabur, yang boleh mendatangkan istana Balqis. Nabi Sulaiman pejam buka ada depan mata dah. Itu dipanggil karamah. Mukjizat ke karamah ke hanya zahir. Mukjizat zahir pada tangan rasul, karamah zahir pada tangan aulia. Contoh lelaki yang memindahkan istana Balqis sekelip mata ni, zahir saja. Hakikinya perbuatan Tuhan belaka, makhluk lemah. Ada ni ceramah sedap, tapi Nabi Sulaiman ada kuasa mutlak, kuasa yang tidak ada batasan. Kerana kalau terdengar seumpama tu, ni kita ni mentauhidkan Allah pada perbuatan. Join pula dengan rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Sekalian hak berlaku di rasul pun qada dan qadar, hak berlaku di aulia pun qada dan qadar. Sekalian hak berlaku di malaikat pun qada dan qadar. Sekalian. Ini cerita rasul, cerita aulia, cerita malaikat pun cengarap. Yelah ustaz, makhluk tak boleh bekas, makhluk lemah. Tapi takkan malaikat pun tak boleh bekas juga, takkan malaikat lemah juga. Dan sekarang ni malaikat ni masuk dalam makhluk ke dah? Yelah makhluk selain daripada malaikat lah. Dia macam tu. Dia kejut pula, kata malaikat pun tak boleh bekas. Begitu mana? Tu kan malaikat ni kan banyak kerja dia buat kan. Bapa dia ingat malaikat ni macam penolong Tuhan. Kau ni malaikat ni, mana istighna Allah Ta'ala nya, mana terkaya Allah daripada segala-gala. Malaikat kan mudabbirat. Ni mudabbirat, mudabbiratil umur. Dalam ayat apa? Mudabbiratil umur tu lah. Kan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail kan dipanggil mudabbirat, mudabbirin, yang mentadbir alam. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, mudabbirin yang mentadbir alam. Ada ayat mudabbiratil umur tu. Tapi hakikinya
Siapa mudabbir yang hakiki? Yudabbirul amra minas sama. Siapa yudabbirul amra minas sama? Allah. Itu hakiki. Allah yang mentadbir. Tu kata malaikat tu zahir je. Hakikinya sekalian qada dan qadar, keesaan pada perbuatan. Hari kejut pula situ. Dah tu malaikat hak apa ni? Menghidup dan mematikan. Kita duk baca semua kan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ke dak? Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghidup ia ya Allah dan memati ia ya Allah, dan ia ya Allah amat kuasa atas tiap sesuatu. Dalam Quran tu ni Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat yang mematikan, yang menyempurnakan ajal sampai masa ni malaikat. Israel tu lah. Israel lah. Di Israel dak tukar sikit Israel ni, masyhur sikit Israel ni. Sebab apa? Israel kan sebut Israel tambah lalu. Kan Israel kan ayat tu itu sandar pada tugas. Hakikinya tadilah yuhyi wa yumit. Hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan sampai masa mati. Itu hakiki dia. Dah lama kini kita duk ngaji tugas malaikat tu. Nak ngaji tugas malaikat pun ngaji kena Tuhan dulu. Ngaji kena Tuhan dulu. Baru kita ngaji malaikat dan tugas-tugas malaikat. Rasul dan tugas-tugas Rasul. Kita ni pula dan tugas-tugas kita sebagai hamba. Tapi apa yang berlaku? Semuanya qada dan qadar, keesaan pada perbuatan. Malaikat ke, Nabi Rasul ke, manusia biasa ke, makhluk lemah tak bekah sama sekali. Dia mati situ. Nabi Sulaiman ada kuasa mutlak. Kata. Sebab itulah walaupun kita bercakap kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan kita. Kita biasa dah cakap gitu. Kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan kita. Kekuasaan hamba. Itu hanya sebut kata kekuasaan hamba ni majah je, letak je. Hakikinya bukan kata kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan hamba. Hamba tak ada kekuasaan pun hakikinya. Ada ni. Hamba tak ada kekuasaan pun. Hak mengatasi ni kekuasaan Allah besar. Kekuasaan makhluk kecil tapi ada kekuasaan sendiri. Bila bekas ni tapi kecil. Tapi tanya hamba yang ada kekuasaan kecil ni buat gapa-gapa, mai kekuasaan Allah yang besar hilang habis hamba. Bukan hamba bukan kata kekuasaan kecil, hamba tak ada apa-apa pun. Hak Tuhan belaka. Hakikinya gitulah. Tapi kalau kata kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan hamba, sebab kita menyandarkan hamba ada kekuasaan. Ni ada tenaga, ada kudrah di hamba ni. Tapi kudrah di hamba tetap keesaan pada perbuatan. Hak Tuhan belaka. Qada qadar Tuhan belaka. Sama juga tidak ada bagi selain Allah perbuatan seperti perbuatan Allah. Tidak ada bagi selain daripada Allah satu perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Tak kena tu sebenarnya kalau hakiki. Sebab apa? Sebab selain dari Allah tak ada perbuatan.
Sebab tu ada dalam kitab peringat, jangan duk kata gitu. Tapi kalau kata pun kata hak asbab je lah. Jangan duk kata tidak ada bagi selain daripada Allah satu perbuatan yang menyamai perbuatan Allah. Tidak ada. Jadi seolah-olahnya bawa faham bagi selain Allah ada perbuatan juga, cuma tak serupa dengan perbuatan Allah. Walaha Allah yang menjadikan sekalian perbuatan. Perbuatan oleh Allah ni tak ada. Sebab perbuatan selain Allah, perbuatan tu datang dari selain Allah, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi selain Allah satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tapi ada perbuatan, cuma tak seperti perbuatan Allah. Hang gitu jadi no. Ada tak perbuatan selain perbuatan Allah? Tak ada. Keesaan pada perbuatan dengan bahawa kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tapuk tadi kita ahli sunnah. Wajib isbatkan di akidah, wajib netapkan di akidah hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah, tetap wahdaniyah pada perbuatan, hak Tuhan juga pilihan dan perbuatan. Kalau pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga tak ada benda, memanglah tak ada benda. Tak, kalau kita balik semula, rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Lepas tu ada gapo kita? Hak berlaku di kita ni qada dan qadar. Ada gapo kita? Tak ada. Sekalian qada dan qadar, kita nak faham ke mana lagi? Sekalian qada dan qadar. Rukun yang kenal kita tu. Sekarang perkara yang berlaku qada dan qadar. Hak Tuhan berlaku. Dan kita ada gapo? Ada gapo? Tak ada. Tu hakiki dia. Tak payah-payah pun. Tapi kena faham molek tu. Sekian berlaku qada qadar kena faham molek. Dah berlaku di kita, inilah qada dan qadar. Inilah keesaan pada perbuatan. Pegangan kita. Ingatan di hati kita belakalah, ingatan di hatinya. Banyak hari ni. Ini apa pula ni? Royak dia nombor kereta je, gapo kira royak lapu juga. TAE 9359. Kereta angsa kelisa warna angsa ANGSA. Angsa betul ni, bukan saya bukan dok reti baca ni. ANGSA macam mana? ANGSA. Kalau angsa Toyota tu UNSER. Nah, kan kita UN hak Toyota tu nah. Toyota angsa dah. UNSER. Ni angsa betul ni. Angsa hak tekak panjang ni. Kelisa. Tak tahu. TAE 9359. Mungkin kelisa ke apa tak tahulah ni. Lapu dah tutup juga. Lapu dah tutup. Lorak berkali dah gaduh dah hujang-hujang siapa lewat. Siapa bunyi speaker dah berkali tak dah nak cara. Bukan kereta ni kan. Lapu tak tutup kita keluarkan bunyi kan. Kereta baru. Dia ni TAE ni kereta baru lagi ni. Tak ada orang lama dah. Dan ada yang kita kan kalau keluar, dia bunyi tung tu dia royak tu, lapu dak tutup. Ya mungkin tu. Kereta baru. Jadi kita tu payah sangat nak letak molek tu. Hak rukun yang keenam. Kita bicara sekarang ni keesaan pada perbuatan, tak lari daripada rukun yang keenam. Nanti kita masuk bicara sifat qudrah, kita masuk bicara sifat iradah. Itulah rukun yang keenam. Ada ni. Sebab itulah saya biasa sebut, kita ni kaedah mana kita nak mengaji kaedah mutauhid yang kita boleh faham hak rukun yang keenam selain ada kaedah sifat 20. Ada ni.
Dok, ni ceritaan orang. Dia kata saya ngaji dah banyak dah buku-buku baru. Cerita bab akidah, buku-buku baru tapi bukan kaedah sifat 20. Orang ngaji sok mudah Ustaz. Kita ngaji sok mudah. Tapi buku-buku baru tapi bukan kaedah sifat 20. Tapi dak lulu dia tu hukum mak kenal. Mungkin dia tu dak faham orang ngajar mungkin. Tapi hak setakat saya dengarnya, hak saya ngaji, dan saya bukan ngaji untuk guru saja. Saya suka dengar kok luar. Hak orang lain pun saya biasa suka dengar. Saya tidaklah kata, nak ngaji dah kitab aja. Hak luar tak mendengar. Saya dengar. Ada peluang saya dengar. Dan sambil manfaat. Sambil manfaat. Bukan kata hak luar ada pondok tak mendengar. Tak. Tapi hak setakat saya ngaji dan setakat saya dengar, nak faham qada dan qadar, nak betul-betul mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan, mengesakan Allah pada perbuatan tu tauhid rububiyah. Orang disebut tauhid rububiyah, tauhid rububiyah. Faham tak tauhid rububiyah tu apa? Tauhid rububiyah ni mengesakan Allah pada perbuatan. Sebab apa? Kalau perbuatan tu bukan hanya perbuatan Allah, lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai Tuan. Tuan apa kalau perbuatan tu bukan perbuatan dia? Jadi Allah ni Tuan, Rabb, Tuan, rububiyah, hak dia belaka. Ni sekarang ni orang duduk sebut tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Dia boleh tak faham mengesakan Allah pada perbuatan? Nak mengesakan Allah pada perbuatan, nak faham qada dan qadar, hak saya duk ngaji, saya duk dengar kaedah sifat 20. Mula daripada ngaji sifat wahdaniyah, pergi kepada sifat kudrah, pergi pada sifat iradah, pergi pada sifat ilmu, clear. Dah mati lalu dah kita ni. Clear, selesai. Mula daripada wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Maknanya kalau kita sebut kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan kita, itu hanya sebut zahir je, hakiki tidak ada. Sebab kita tidak ada kekuasaan. Tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Tidak ada bagi selain Allah satu perbuatan seperti perbuatan Allah. Itu bawa kita faham kok. Maknanya selain Allah ada perbuatan juga. Tak betul gitu tu. Sebab apa? Sebab selain Allah tidak ada pun perbuatan. Allah lah al-khaliqu lil af'ali kulli. Allah yang menjadikan bagi perbuatan sekaliannya. Nabi kata wabil qadari kullihi. Nabi kata wabil qadari kulli. Hadis Muslim. Beriman dengan sekalian tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak keesaan pada perbuatan, hak rukun iman keenam. Nak jaga ikhtiar usaha tu. Jangan terundur jadi jabariyah. Jangan terundur jadi jabariyah. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya betul, manusia tidak ada pilihan dan perbuatan. Tapi ayat Quran dah Tuhan buh kita. Tuhan buh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Lepas tu kenapalah pula Tuhan pergi sandar kepada hamba? Hakikinya hak Tuhan belaka. Jangan duk tanyalah hak tunya. Ni dia payah ni. Ni dia payah. Dia banyak sangat benda ni. Sebab dia dah balik dah. Pegangan tak ada. Jadi banyak main kau akal. Tapi kalau tanam akidah usuluddin ni daripada budak, dia terima je. Ada. Kenapa kita mudah-mudah terima dengan malaikat? Tak fikir kita dah malaikat ada kedok Roki atik ini tak berasa sigung pun, tak berasa apa-apa pun. Tapi kenapa kita tak ada persoalan? Barzah. Kenapa kita jadi straight putus? Tak ada kita mikir betul kedok ni barzah. Tak ada pernah. Sebab apa? Sebab kita cari daripada budak lagi. Tak ada ni. Walau benda tu benda yang gaib belaka, benda yang tidak boleh dibuktikan. Kan sekarang ni kan orang apa-apa awak buktikan dulu. Orang tolak agama tu kan. Sekarang ni buktikan malaikat ada. Boleh. Buktikan persoalan barzah, alam barzah ada. Memang tak boleh buktikan.
Tapi macam mana benda yang tak boleh buktikan seumpama tu kita boleh terima, tak ada mikir langsung di otak kita. Tak ada mikir pun dia nak tanya, tak ada. Sebab apa? Sebab kita cari budak lagi. Sama dengan qada dan qadar. Dia kena tanam daripada budak. Barulah tak ada cerita, tak ada soal, tak ada apa. Sebab tu masa saya ngaji dulu, masa ngaji tak pernah terfikir pun. Tak pernah terfikir pun. Begitu tak mesti pakai ya gitu je. Macam percaya ke malaikat, macam percaya kepada hari akhirah, percaya je. Qada dan qadar, percaya je, pegang je, tak ada mikir apa-apa pun. Jadi hak payah ni dia pegangan tu tak ada, balik dan kadang tidak ada akidah. Kita mak ayah, kita biarkan anak kita ada catatan amalan balik dalam keadaan tidak mengesakan Allah. Berat tanggungjawab kita daripada masyarakat. Ada ni. Tugas kita memastikan anak kita sebelum ada catatan amalan clear ilmu agama. Tugas kita. Sebelum anak kita ada catatan amalan balik ada catatan amalan. Sebelum balik kita, tugas kita pastikan clear akidah, clear sembahyang, clear bab ketaatan batin. Ni clear selesai bab makan minum je. Bab makan minum selesai. Tak pernah anak kita ke bulu, tak pernah. Makan, pakai, clear, cukup. Waktu. Ni hak batin, hak agama. Ni jadi macam-macam timbul. Sama juga orang belajar agama. Dia belajar agama, tinggi mana sekalipun dia belajar agama, kalau dia tidak tekankan akidah terlebih dahulu, sama juga. Kadang-kadang kau tinggi ilmu agama, kau nyata terpesong. Kadang-kadang pekoh clear molek, cerita bab tafsir clear molek, cerita bab hadis clear molek. Payahnya orang nak cari orang hak baca pekoh clear molek tapi bila situ bab pegangan. Jadi nak jaga supaya tidak tunduk jadi Jabariyah. Sebab Jabariyah tidak berpegang dengan ayat Al-Quran. Kemudian kenapa ayat masih lagi menyandar perbuatan pada hamba? Hakikinya Tuhan kata qul kullum min indillah. Kata oleh Muhammad sekalian perkara daripada Allah. Dan sekarang perkara daripada Allah, kenapa pula Allah pergi sandar kepada kita pula yang melakukan perbuatan? Jangan ada soal tu. Sekarang kat tu ialah kitanya. Kat tu je. Kemudian berpeganglah hamba ada pilihan dan perbuatan. Berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan hak hamba pula mutlak. Hak hamba pula mutlak. Itu lucu tauhid rububiyah. Itu lucu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan, Allah yang memiliki, Allah yang menjadikan, Allah yang mencipta. Hak dia belaka. Itu tauhid rububiyah. Lucu tauhid rububiyah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni banyak. Nak banding dengan Jabariyah. Jabariyah akidah yang terpesong sebab bercanggah dengan ayat Al-Quran, tapi Jabariyah tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Qadariyah musyrikun, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Menyabitkan Allah lemah. Allah lemah. Allah bukan Tuan, Allah bukan Rabb, dan Allah bukan ilah. Kita dua, satunya Rabb, Tuan, rububiyah. Satunya ilah, uluhiyah. Tuhan yang berhak disembah, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Kita ngaji kaedah sebab 20, istighna, iftikar. Apabila Allah bersifat dengan sifat iftikar, berarti makhluk tak payah bekas sama sekali. Sebab apa? Sebab kalau makhluk bekas, maka makhluk tidak iftikar kepada Allah. Sebab makhluk boleh bekas sendiri. Makhluk tidak berkehendak pada Allah. Sebab makhluk ada kuasa sendiri.
Makhluk ia bekas sendiri, tidak berkehendak pada Allah. Jadi Allah tidak bersifat dengan iftikar. Sekalian makhluk berkehendak kepadanya, maka lucu Allah sebagai ilah pula, sebagai sembahan yang sebenar. Lucu Allah sebagai ilah pula. Lucu Allah sebagai sembahan-sembahan yang sebenar. Jikalau makhluk bekas. Sebab bila makhluk bekas, makhluk sudah tidak iftikar, tidak berkehendak kepada Allah. Lucu Allah sebagai ilah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, menafikan Allah sebagai Rabb dan menafikan Allah sebagai ilah. Hak ayat saya duk baca semua tu. Surah Al-An'am ayat yang ke-102 tu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh. Demikian sifat-sifat dan kekuasaan ialah Allah Ta'ala. Siapa Allah? Rabbukum, Tuhan bagi kamu. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Siapa Allah sebagai Rabb? Siapa Allah sebagai ilah? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Ni keesaan pada perbuatan ni, yang menjadikan sekalian perkara, termasuk pilihan hamba pun Allah buat, termasuk perbuatan hamba pun Allah buat. Itulah Allah sebagai Rabb kamu. Tiada sembahan yang sebenar melainkan ia Allah. Allah mana? Allah yang buat segala-gala perkara. Kemudian Allah perintah pula, fa'budu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan Allah. Hai, Tuhan perintah pula kepada kita. Walau hak berlaku Tuhan buat belaka kan, tak ada kita. Apa Tuhan perintah pula kita? Bila Tuhan perintah kita, maka kita wajib berpegang. Kita ada peranan namanya ikhtiar usaha. Sebab tu Tuhan perintah kita. Tapi peranan kita ikhtiar usaha ni tetap makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Duduk situ. Jadi di surah Al-An'am ayat 102 tu, Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan segala perkara. Allah mana? Allah Rabbukum, Tuhan kamu. Dan Allah ilah yang sebenar, sembahan yang sebenar. Tapi walaupun Allah kata dia menjadikan perkara, tapi Allah perintah pula kita, fa'buduh, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan Allah. Jadi Allah perintah kita, apa kalau kita tak ada gapo pun, bila Allah perintah je, maka kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Barulah fa'buduh tu, mana ni? Barulah fa'buduh tu betul. Sebab Allah perintah kita tu. Bila Allah perintah kita, kita ahli sunnah wajib isbatkan di akidah, wajib letakkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi ingat, pilihan dan perbuatan hamba tetap makhluk kepada Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara, termasuk pilihan dan perbuatan kita pun makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba lajar, tak ada hak Tuhannya pula. Tak ada hak Tuhan, hak kita. Pilihan dan perbuatan hak kita mutlak. Tapi dia punya hujah-hujah akal, memang nak cerita pun kadang-kadang campur dengan takut. Tak mahu cerita kan, takut dengar sendiri percaya pula. Dia gini lah contoh ni, contoh betul tak betul, contoh tak tahulah. Kan orang baca dengar tak dengan Hakim, dia cerita bab pendidikan berkaitan lelaki dan perempuan. Dia kata kita mak ayah yang ajar. Jangan we dengar daripada kawan-kawan dia. Mana ni? Kita punya susah mak ayah cerita guana kanong. Itu guana kanong. Alah budak-budak kecil bolehlah ngelak. Mak, guana mak apa adik dia dalam perut mak seorang? Dia masuk bila? Kalau anak tu tanya, bolehlah ngelak. Kalau budak kecil, kalau cerita tak ada cerita lagi. Foto besar-besar, dia kata dia akhir kan, suruh kita cerita. Sebab takut dia dengar daripada orang lain. Takut dia dengar daripada orang lain. Dengar orang lain kok mengarut-mengarut lah nya. Gimana? Kita orang kampung tak pandai gitu. Tanya kena jekoh dah berapa kali. Tahu? Kalau kau bandar tak tahulah, kita kampung tak reti benda gitu. Dia pandai sendiri tu yang ambil daripada mana? Kalau kena mari daripada sumber hak
Hok ngaruk. Kalau mari dia semua ngaruk. Ngaruklah budak tu jadinya. Tapi nak cerita, tak pandai. Ini sama juga nak cerita hok alasan hok dalam rakaman-rakaman pengajaran yang terpesong ni, alasan dia memang makan. Kita berdengar alasan dia tu, kita tak terfikir gitu. Dengar, ya juga alasan dia tu. Makan dia akal. Tapi maknanya, kita kata, tak pernah terlintas pun di kepala kita nak timbul alasan gitu. Tapi logik. Memang logik. Dia, di awal Islam, golongan-golongan terpesong ni, bukan sebarang-sebarang orang. Terkadang di kalangan alim ulama'. Alim ulama' sungguh. Sekarang ni dialim ulama' kan oleh orang awam je kita ni. Dituan guru kan oleh orang awam. Diustazkan oleh orang awam. Alim ulama' tuan guru ustaz ya kedok dah tahunya. Dahulu memang betul-betul alim ulama' orang dahulu. Tapi dalam bab pegangan. Dalam bab pegangan bukan semua pegangan dia terpesong. Satu pegangan. Ini timbul fitnah ada. Ni alim ulama' sungguh ni waktu dulu. Sekarang ni kita tak menasabah dia orang alim, katakan kita salah. Tu kadang-kadang alim dialimkan oleh kita orang awam je. Tapi alim sebenar pun terkadang dia alim betul dalam bab fiqh. Dia alim betul dalam bab tafsir hadis. Dia alim betul dalam ilmu-ilmu yang lain. Tapi belagi bab pegangan ada. Ni hak alim tu ni bukan hak hanya dialimkan oleh orang awam. Lepas tu kata kita kena faham balik yang kita. Mari orang balas mana pun. Mak dia ni siapa mak? Dia iktiraf. Siapa iktiraf? Orang awam iktiraf. Dok dia. Tu guru juga iktiraf. Tu guru pun tak tahu pun. Dia tak tahu pun pengajaran orang macam mana. Dia iktiraf je lah. Ya je lah. Dan nampak macam orang matoki je. Ni. Jadi sekarang ni orang sekarang ada bahagi. Satunya Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, Tuhan buat manusia, Tuhan buat siang, Tuhan buat malam. Kita nak bicara dah tu. Hak tu orang kafir pun kalau tanya siapa buat langit dan bumi, dia kata Allah yang buat. Orang kafir pun dia kata gitu. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, buat manusia. Jadi mai hak tu. Yang kita dah bicara hak berlaku di kita sekarang, hak berlaku di kita ni, hak berlaku di kita yang kita dah bicara. Yang berlaku di kita ni zahirnya ikhtiar usaha kita. Zahir, iktibar zahir je. Kita yang mengerjakan. Iktibar batin, iktibar hakiki, hak Tuhan belaka. Ada ni. Ini kita ahli sunnah. Hak zahir je. Siapa yang memilih? Hamba yang memilih. Hamba yang memilih. Itu iktibar, apa panggil? Iktibar zahir. Tapi kata hamba yang memilih pun itu hanya majah je, letak je. Yang memilih yang sebenar siapa dia? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan kata, dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad yang mencipta, yang menjadikan akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Jadi siapa yang pilih hakiki? Allah. Kita pilih ni letak jadi kita pada zahir, hakiki tak ada pilihan kitanya. Yang memilih hakikinya wa yakhtar, dan ia ya Allah yang memilih. Ni kita bicara sekarang. Hak pilihan dan perbuatan. Hak ni hak lari pada qadariyah ni. Pilihan dan perbuatan mutlak hak kita. Kita tidak terikat dengan qada dan qadar Allah. Allah hanya mengetahui. Hak ni sungguh-sungguh ni. Hak ni sungguh-sungguh. Memang ada nak rakaman YouTube apa semua. Dia kalangan orang-orang yang bukan sebarang-sebarang orang. Kalau sebut nama bulat mata-mata barangkali. Tapi jenis memang dah cari saya takkan sebut nama.
Lepas tu orang hak dengar pula, janganlah pula diri ambil hak ni yang dimaksudkan oleh ustaz hak ni. Oh pandai pula dia. Ni ada orang pesen-pesen gini ni. Sebut umum. Berarti dia pun ambil kerak. Hak ni lah yang dimaksudkan oleh ustaz. Dia pergu lalu. Orang pun tuju lalu. Ustaz orang ni kata orang ni. Padahal hak tu hak belaganya. Dia pula dah. Ini masalah juga. Sebut umum. Lepas tu kalau kita dengar, kita jaga molek giang kita dan keluarga kita. Dan orang berkenaan pun ambil tahu molek. Salah-salah. Kena betul balik tu. Kenapa tak jumpa direct? Saya tak kenal orang mana. Saya tak kenal orang mananya. Duk kapung, duk Terengganu gitu je. Tak kenal pun. Bukan jenis kita buat perhimpunan asatizah. Saya tak pernah babik pun. Perhimpunan murabbi. Saya tak babik pun. Murabbi ni orang yang mentarbiah zahir dan batin. Kita nak tarbiah diri keluarga pun harga. Tak ada murabbi kitanya. Setakat kita cerita je. Sama-sama kita faham, kita pegang, kita jaga diri, jaga keluarga. Hak mana hak orang-orang, hak saudara mara kita, hak kita boleh nyapa, kita nyapa. Kawan-kawan kita hak boleh ternyapa, kita nyapa. Tu je lah. Jadi kita hak dalil tu kena mengedepan pula dalil. Cuma macam sebut mula-mula tadi, walaupun dah kita tak cerita kalau berbilang Tuhan jatuh lemah jalan mana, tapi berbilang Tuhan jatuh lemah ni kerana berbilang tukang buat. Dia mari situ berbilang tukang buat. Kalau berkongsi, bekerjasama, berkongsi. Satu perbuatan Tuhan A buat, Tuhan B buat. Lemah benda gitu buat dua Tuhan. Lemah tu. Sekarang ni benda kecil je. Benda besar lah Tuhan kongsi. Benda besar pun mari daripada benda kecil. Semua benda besar ada ni, dia mari daripada juzuk kecil. Ada ni. Semua benda besar ada ni nak ada ni, semua mari daripada juzuk kecil. Jadi kalau benda kecil dua Tuhan pakat buat sekaligus, Allah lemahnya lah. Benda kecil buat dua Tuhan. Dah kalau gitu bagi suku, Tuhan A buat kerja kecil suku, Tuhan B kerja suku. Bukan Tuhan juga gitu. Sebab apa? Bukan hak dia belaka. Hak Tuhan A buat, Tuhan B tak babik. Hak benda Tuhan B buat, Tuhan A tak babik. Bukan Tuhan gitu, bukan hak dia. Lemah juga jadinya. Ada ni. Ni jatuh lemah ni. Kerana berbilang tukang buat, sama ada muttasil ataupun munfasil. Hak muttasil tadilah, benda satu benda dipakat dua Tuhan buat. Lemah dua-dua. Gitu pakat dua Tuhan. Buat suku, munfasil pula suku. Ni contoh, Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Tu contoh. Tuhan A buat langit, bumi bukan hak dia. Tuhan B bumi, langit bukan hak dia. Tuang apa gitu kalau bukan hak dia belaka? Lemah kalau gitu kau. Lemah. Ada ni. Kalau berkelahi, lemah juga kalau dua Tuhan. Berlemah ke mana? Menang seorang, kalau seorang menang lah kuasa. Ada jalan ni pula lemah. Tu kena sesil lah tu. Cuma nak ceritanya, kalau dua Tuhan berkongsi kerja, kamu muttasil, lemah. Dua Tuhan, kamu munfasil, hak ni buat satu benda, hak ni buat satu benda, dua-dua Tuhan jatuh lemah. Macam mana kalau satu Tuhan berkongsi kerja dengan makhluk? Satu Tuhan, hak tu bukan kerja Allah, makhluk yang buat. Macam mana Tuhan yang satu seumpama tu? Kuasa ke lemah? Lagilah lemah. Sebab apa? Sebab berkongsi kerja dengan makhluk sendiri. Ada satu benda makhluk sendiri yang buat, tak babik dengan Allah Ta'ala, lagilah lemah Allah Ta'alanya. Kalau kongsi dua Tuhan pun jadi lemah dua-dua. Kalau berasing kerja dua Tuhan pun jadi lemah dua-dua. Walaupun dua tu Tuhan, lemah. Dah nak kuasa ni mana? Kena hak dia belaka. Panggil kuasa. Dah kalau dia belaka, kalau ada setuhan je hak dia belaka selagi tak boleh buat apa, itulah kata Tuhan panggil kuasa. Tuhan satu panggil kuasa.
Tuhan dua je jadi lemah lalu. Sebab apa? Sebab berbilang pada perbuatan. Kita orang Islam, orang Islam pasti berpegang Tuhan satu. Orang Islam pasti berpegang Tuhan satu. Tapi kalau berpegang tidak satu pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan, dia menyabitkan Tuhan ni lemah. Lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai Ilah. Rabb, Ilah, Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Macam mana kita? Ilmu sama-sama dah. Kalau kita nak cerita, nak nyapa macam mana? Hak yang kita ni Faridatul Faraid raung yang kedua. Raung yang kedua ni. Mana hak giang pegangan tak ada masalah kita ni. Hak giangnya kita boleh cerita. Sebab kalau kita nak nyapa, tapi kalau kita tak boleh cerita, cerita 2-3 patah, orang hak kita nyapa tu tanya balik, kita pun tak reti nak jawab, nak nyapa ke mana. Macam mana kita kalau kita jumpa dengan orang-orang yang macam tak reti dalam bab ni, kita nak nyapa macam, kalau ditanya gitu tanya gini, kita boleh dah nak cerita. Itu semua ilmu wajib tu. Tapi wajib fardu kifayah. Tapi wajib, bukan ilmu sunat. Cuma wajib fardu kifayah, kita tak pandai tak boleh pahala. Tapi ilmu fardu kifayah lah besar pahala. Ilmu fardu kifayah dengan ilmu fardu ain besar pahala ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni hak kita je, tak boleh tolong siapa-siapa pun. Nak tolong anak pun tak boleh. Nak tolong bini pun tak boleh ilmu fardu ain. Setakat pegang sendiri. Ajar kat kanak tak pandai. Ajar kat bini tak pandai. Tengok. Mana fardu ain ni setakat kita je nak besar pahala kat mana? Hak fardu ain ni besar pahala. Kita nyapa. Orang tu faham, orang tu pegang, besarnya pahala dia pegang akidah di sunnah jemaah. Selama mana dia pegang, selama itulah kita ni boleh pahala. Hak pegang kita pahala kita, hak pegangan dia tu pahala kita. Dia nyapa pula pada orang lain pula. Orang lain pula berpegang dengan akidah di sunnah besar pahala. Kita hak asal ni. Ada ni. Ke ingat ke hak tu apa ngapa tu? Hak dia nega tu, hak dia di atas ke bawah buat dia boleh. Apa ni? Orang menega-menega tu piramid ke apa tu? Kan dia naik di atas. Hak bawa kerja dia boleh duit. Hak bawa kerja dia boleh duit. Kan gitu? Hak tu je kita nampaknya. Ni tak ni, kita nyapa, dia faham, dia pegang. Ni, kita nyapa tu satu kalimah seperti ibadah setahun. Satu kalimah kita nyapa seperti ibadah setahun. Mana mari dah. Pun dia faham, dia pegang. Selama mana dia pegang, selama itulah kita boleh pahala. Nak pahala ni kena reti ilmu fardu kifayah. Kalau reti ilmu fardu ain setakat seorang, tak ada anak sendiri pun tak boleh nak ajar, bini sendiri pun tak boleh nak ajar. Kalau setakat kita reti ilmu fardu ain. Sebab tu kata besar pahala ilmu fardu kifayah daripada ilmu fardu ain. Tapi nak ngaji ilmu fardu kifayah kena beres fardu ain dulu. Tu. Tapi jangan setakat fardu ain je. Jadi ulang ni biar kita sampai peringkat boleh cerita. Biar kita ada ilmu fardu kifayah, kita boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Bukan hanya tahu setakat kita mana pegangan yang betul, mana pegangan yang salah. Tu fardu ain saja tu. Tapi kalau kita orang ketua-tua ni, lepas tu pun alhamdulillah. Tapi jangan main orang tua-tua ni. Kadang-kadang dicerita berenah. Ada ni. Dia cerita-cerita. Saya pernah dengar waktu cerita dalam bab ni. Mana kita boleh ambil ayat dia cerita tu. Kalau dia cerita ayat tu poin tu kita boleh ambil. Pandai dia cerita. Pandai. Mana ni? Orang ngaji lama. Mana kita boleh ambil macam mana dia nak kita ni kadang-kadang tak pandai juga nak orang mudah faham. Tapi dia cerita. Oh gini kok. Ayah haji ni cerita. Mana cara dia tu? Itu mustahak. Fardu kifayah. Biar kita duduk gitulah. Mana kita ada masa, terutama sekali keluarga kita lah ada masa, anak, orang puang pula contoh, orang puang paling hampir dengan anak, kena cakap, kena tanya. Ada orang, tanya anak, tanya cucu, tanya menantu, tanya. Belang-belang duduk dapur tu tanya. Ke tak siap masak kalau duduk tanya benda gitu? Tak siap masak? Kaki, menantu kata, mok ni kau tak ada benda lain lah.
Duduk tanya semacam kita ni oyak sekali kita faham kita pegang dah. Duk ulang awak benda lagi. Kita ni bukan orang tua, orang muda sekali dengar faham dah. Kita ni kok duk ulang juga, ulang bosan kawan tu. Mana ni? Biar duk gitu, biar kita ambil tahu ini usuluddin, ini bab pegangan nak mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi hak dalil ni kita baca semulalah. Dalil kok mana jalan lemah. Kok mana jalan lemah kalau Tuhan tu berbilang, sekurang-kurang berbilang dua Tuhan. Wallahu alam.